Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Budak-budak jangan bising. Hei, Pup, duduk diam. Tak ikut sekeh lagi. Orang perempuan jangan duduk sembang, tak ikut sekeh lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud dan berilah tazkirah ataupun peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tazkirah pada malam ini saya berhasrat untuk membahaskan pengertian Ramadan. Ramadan, perkataan yang selalu kita sebut dalam Quran pun ada. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tadi Al-Baqarah 185 menjelaskan kepada kita bahawasanya Al-Quranul Karim ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ramadan maknanya panas, semua kita tahu. Tapi Ramadan yang saya nak bagi takrif, pengertian Ramadan ni lain pada yang lain. Ra, mim, dad, alif, nun. Saya difahamkan tidak melebihi setengah jam. Kita mula 9.20. Kalau berhenti 9.30 tak apa, pasal duit aku ambil lah. 10 minit lah. Apa kan nak ambil balik lah. Ambil balik buruk siku. Baik. Ra, mim, dad, alif, nun. Muslimat, kataan Ramadan ini ada maksud tertentu. Ra, rahmatullah. Mim, maghfiratullah. Lagi dad, dhamanullah. Lagi alif, ulfatullah. Nun, ni'matullah. 5 benda. 9.45 habis. Hampa aku tengok letih pun kan. Yang sebenarnya letih ni saya, tuan-tuan. Letih. Hari ni letih sikit. Hari ni saya bawa kereta pergi jauh. Saya jarang bawa kereta jauh. Pergi Lok Start tu dekat 100 km. Pergi patah balik. Pergi ambil baju raya. Itulah kata pungkok pergi buat jauh. Tapi nak buat macam mana? Tukang tu pandai buat baju saya pun. Orang lain buat tak elok. Baik. Rahmatullah, rahmat Allah. Untuk meringkaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, la yadkhula ahadunil jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Yang bermaksud sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalannya. Sahabat bertanya, adakah termasuk dengan engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk dengan aku. Aku dan kamu sama saja. Kesemua kita bakal memasuki syurga Allah hanya dengan rahmatnya. Faham ni dulu, jangan duk syok sangat. Takat amalan kita ni tak ada pasal lah nak boleh masuk syurga dengan amalan. Duduk sebelah masjid pun masbuk. Tak pelik lah. Orang duduk Sungai Petani main elok. Akulah Sungai Petani. Pasal buka puasa main awal. Kan? Tuan-tuan pernah tengok saya main lambat? Kan? Kalau saya main lambat tu bersebab kan? Saja-saja saya bukan jenis dia. Kan? Semayang tu. Tadi saya pergi pukul 10.50 daripada Sungai Petani kat 100 km. Patah balik, saya semayang awal waktu di masjid di Sungai Petani.
1.20 saya sampai. Orang azan 1.23. Saya kata kat bini saya, kita balik semayang tadi. Kan? Tak ada masbuk eh. Tu masbuk tu pun kami nak masuk syurga. Aduh. Puasa ya, baca Quran dak, semayang sunat malas, tu pun nak masuk syurga. Allah. Ustaz ni macam-macam dia buat, belum dijamin lagi syurga. Betul tak? Cik Anggur, hang pun sama lah. Ingat kemas pada aku lah. Kan? Nak cerita macam tu. Muslimat. Ngantuk dah tu. Tu dia. Jadi Nabi bagi tahu, aku dengan hampa sama saja, semua kita bakal memasuki syurga dengan rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapat rahmat Allah, kita kena buat kerja. Ada tuntutan untuk mendapat rahmat Allah. Saya pilih satu ayat tu dah lah. An-Nisa 175, sebab nak urai 5 benda ni. Pegang yang ni, amal yang ni, insya-Allah dapat rahmat Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan Rahman, pimpinan Ustaz. Saya nak tak mau terjemah. Saya nak baca bagi tuan-tuan dengar. Tadi Amalati risau kata, tak nampak pun. Dia share tak nampak pun tadi. Kau pasal mana? Cerai ya? Dia suruh kita main buka puasa sini, dia buka puasa di rumah. Tu di rumah dia makan sedap lah tu. Terima kasih. Dengar. Saya baca ayat nah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa ammal ladina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yang kali bubuh bantai sikit bagi aku nampak tinggi. Ni nampak macam Ibrahim pendek. Dengar ni. Dengar benda dalam Quran. Kalau kita semua mengharapkan rahmat Allah, muslimat, ni dia dalil. Dengar elok. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, pertama wajib kena beriman kepada Allah. Huraiannya panjanglah. Dan yang kedua, yang ni, dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Quran kata wajib, kena laksana. Quran kata haram, kena tinggal walaupun merugikan kita. Faham tak tahu? Ni dia. Tok Bilal buat muka cengeng apa? Beli serban hebat. Saya nak kena belajar. Saya tak pandai beli serban. Tu saya segan pakai serban tu. Saya beli serban macam Mama Oti tu. Tu yang tak syok. Baik. Apabila kita melaksanakan dua perkara, beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka yang sedemikian sifatnya ke dalam rahmatnya yang khas, itu syurga. Dengar tu. Kalau ajaran dalam Quran banyak lagi kita tak amal, jangan duk mimpi ya. Nak dapat rahmat Allah. Dan limpah kurnianya yang tidak terkira, dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan agama Islam yang membawa kepadanya, membawa kepada keredaan Allah. Bila Allah redha, masuklah syurga. Faham? Berpegang teguh pada Quran. Kalau nak lagi saya boleh bawa dalil. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Ini lagi satu untuk menyokong ayat tadi. Sesungguhnya inilah Al-Quranul Karim yang kami turunkan, banyak faedah bagi kamu justru, dan bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga maka ikutlah Al-Quran ini. Fattabi'u, maka ikutlah Quran ini. Wattaqu, dan bertakwalah kamu pada Allah. La'allakum turhamun, moga-moga kamu akan mendapat rahmatku. Ingat, nak dapat rahmat Allah, ni dia. Jadikan Al-Quran sebagai panduan di dalam kehidupan. Ra, rahmatullah. Mim, maghfiratullah. Maghfirah makna keampunan Allah. Ni lagi satu. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni, pendakwah dia terlalu mempermudahkan soal keampunan Allah. Faham? Tuan-tuan dan perempuan, Ustaz bimbanglah, Tuhan Maha Pengampun.
Ingat Tuhan pak hang lah. Tuhan nak ampun buat ada syarat, muslimat. Bukan dia nak ampun macam tu ya. Kalau nak masuk universiti pun dia ada syarat, kena ada SPM. Tak ada SPM boleh masuk universiti. Tobat lahum tak boleh. Cengeng malam ni. Pasal apa? Gulai sedap. Ikan merah. Nak makan 2 pinggan takut aku lali. Kan? Makan pinggan dah. Kan? Sedap hari ni. Gulai rumah aku tak sedap macam tu. Kan? Hari ni sedap. Semalam saya suruh perempuan saya buat, dia ambil apa tak apa nak. Tak apa kau. Kan? Selalu dia buat sedap. Baik. Jadi saya bukan nak menyulitkan, tapi saya nak baca ayat Quran. Untuk mendapat keampunan Allah bersyarat. Dia bukan nak ampun macam tu. Dosa bimbang tuan-tuan dan perempuan, Allah Maha Pengampun. Amboi senangnya. Tu kena baca Quran, kena tengok makna dan amal. Dalil dia dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 89. Di antara dalil untuk mendapat keampunan Allah, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Itu dia. Apa dia maksudnya? Maksudnya kecuali orang-orang yang bertaubat. Pertama kena bertaubat. Weh, raya ada lagi. Gila main meracun tu lah, tak habis-habis anak orang Melayu ni. Kan? Bayang tak? Min ba'di dzalik. Dan setelah daripada itu, setelah dia bertaubat, wa aslahu, dia beramal. Betul. Dulu kita jahil, kita main judi, kita minum arak dan sebagainya, kita meninggalkan solat, kita tak pernah puasa. Tapi bila kita dapat kesedaran, kita bertaubat kepada Allah dan kita mula beramal. Tinggalkan judi, tinggalkan arak, main masjid, semayang, puasa, dengar majlis ilmu. Tu dia amal lah tu. Ketika itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak dapat keampunan Allah, nak jadi orang baik, nak tukar kehidupan, dia bersyarat dia kena tuntut ilmu. Bila ada ilmu agama, insya-Allah berlakulah perubahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Dan sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, apatah lagi ilmu agama, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Apa maksud? Bila meh dengar, selama ni aku buat tak kena. Haram ke benda tu? Haram. Kalau buat juga haram jadah. Untuk abad haram, terbiang juga buat. Haram ke ustaz? Astaghfirullahaladzim. Macam mana ustaz? Taubatlah. Tinggal. Bila dengar, benda tu haram, kita pun tinggal. Yang tu maksud sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Pasal apa? Dia dah faham, dia reti benda tu haram, dia tinggal. Bila dia tinggal, dia jadi manusia baik. Tak ada ilmu mampu yang tak tinggal. Boleh? Tu syarat nak dapat keampunan Allah. Ada lagi ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakanlah Muhammad, tolong bagi tahu ke umat hang. Woi umatku, kalau hampa cinta ke aku, ikut Allah. Hampa cinta Allah, ikut aku tu balik. Kalau hampa ni pasal makan gulai sedap lah. Letih semua. Lama dah tak bawa kereta jauh. Pergi balik 200 km. Kan? Tu pergi pukul 11 sampai pukul 1.20 sembahyang berjemaah di Masjid Padang Musuh. Wahai umatku, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikut Nabi ni macam mana? Tok Bilal, ikut Nabi macam mana muslimat? Kita baca dari Quran Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Maksudnya, dan orang yang membawa kebenaran. Orang di sini ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang membenarkan kebenaran yang dia bawa. Membenarkan mana? Mereka beramal dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi.
Ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Faham? Kalau 10 ajaran Islam musliman Nabi bawa, kita baru amal 8, belum lagi takwa. Yang tu taqwa. Hari ni ada taqwa. Boleh tahan juga. Faham tu Imam? Tu cerita dia nak bagi faham. Ikut Nabi, ikut semua. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'an lima jitu bi. Lagi hampa tak berkenan sikit lah dengan ajaran aku bawa, iman hampa tak sempurna. Tak sempurna, mampus tak dapat syafaat Nabi. Tu yang duk kata tu. Ustaz lain main cengeng dak. Tu cerita dia. Bukan cengeng, nak bagi dengar clear. Yang ni pun duk perak ni cak ayam ni. Bulan depan aku main tukar barunya. Tak usah duk kedekut duit masjid. Lepas kita ikut, kita amal ajaran Nabi dengan sempurna, baru Allah sebut wa yaghfir lakum. Allah cinta pada kamu kerana kecintaan Allah pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampun dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dua dalil nak dapat keampunan Allah. Pertamanya taubat, kemudian beramal. Yang keduanya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau secara keseluruhannya. Boleh? Kita minum dulu tekak ke Ina. Malam ni ada imam tahfiz lah. Oh sini tak ada. Sini baca Inna A'tayna apa? Bagus ya, cepat habis. Ni ayat bila ni? Tak saatnya. Muslimat malam ni ramai tak pernah tengok pun sebelum ni. Baru turun pada langit apa? Ra' mi dad dhamanullah. Dhaman ni makna jaminan Allah. Tok Bilal, di antara jaminan Allah kepada manusia apa dia? Kalau Tok Bilal jawab tepat, RM100. Ni nak bagi peluang ni, duit raya. Awak hampa ingat aku sengkek sangat ya? Sila jawab. 1 saat dari sekarang habis. Takut Allah di antara permulaan rahmat Allah pada jaminan Allah. Jaminan ni saya maksud Tuhan jamin sesuatu kepada umat manusia. Apa dia yang dia jamin? Hari-hari duk dapat apa dia? Amal Latif. Dia kata silap aku duduk depan. Saya baca ayat Quran dulu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 156. Bermaksud dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah luas. Di antara permulaan rahmat Allah pada manusia apa dia? Allah jamin soal rezeki. Hang beriman tak beriman, aku hang bagi hang makan. Tambah hang tak beriman, tu dah perut buncit. Hang beriman kuih kering. Darah tak cukup. Kan? Hak lawan Islam senanglah hidup. Faham muslimat? Tu saya baca dalam Quran. Mari kita baca dalil jaminan Allah tentang rezeki. Ada 2, baca satu sudah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surah Hud, surah ke-11 ayat yang ke-6. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini, termasuklah kita haiwan tu, yang melata. Kita kan berjalan atas muka bumi, melainkan aku yang menjamin rezeki mereka. Rezeki saya, rezeki tuan-tuan semua dijamin oleh Allah. Ini permulaan rahmat Allah, jaminan Allah. Tak usah bimbang. Dia tahu macam mana? Ustaz, kita semayang kita susah. Hak tak semayang senang, hak tak payah semayang. Masuk neraka cepat sikit. Oh, tak mana boleh macam tu. Dah anak kaya. Berlungguk hak tak semayang pun sengkek. Betul tak? Dah lah miskin, tak semayang. Dah je dia bapak ni. Hei, ya Allah, peliklah aku. Dah lah miskin, tak semayang, tak puasa. Kalau kaya tak semayang, tak puasa, masuk neraka pun berbaloi. Berbaloi tak? Masuklah, aku tak mau. Apa faham tak ni?
Tak usah buat perbandingan macam tu. Saya semayang pun hidup tak senang. Hampa akan nak senang dah ni nikmat saya baca lah pula nun sat lagi. Kan? Jaminan Allah tak usah bimbang lah. Kan? Yang kafir pun Allah jamin rezeki, yang beriman pun Allah jamin rezeki. Kita tak akan mati lan tamut hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kita tak akan mati tuan-tuan dan puan-puan sehingga Allah menyempurnakan bagi kita rezeki dan ajal. Lagi rezeki abang Latif ada, selagi itulah hidup. Walaupun kata contohlah esok sakit, tahu-tahu tak sedar diri, koma 3 tahun. Koma. Bukan Latif ni, Latif lain. Latif apa Borgiba ke apa berlakon. Kan? Tak mati-mati. Tak sedar diri, tak mati. Pasal apa tak mati? Rezeki dia masih ada walaupun dia minum air. Kan? Dia bilik ICU, tuan-tuan pergi tengok ICU, Intensive Care Unit. Tu kebenaran sabda Nabi. Tak usah bimbang lah. Nah, maknanya dhamanullah, banyak lagi yang Allah jamin, tapi saya nak ringkas dalam soal rezeki. Alhamdulillah, saya yakin tuan-tuan, saya ikut Islam, saya beramal ajaran Islam sejak saya berhenti tahun 1989 sampailah 28 tahun. Ajaran Islam sepenuhnya saya amal. Sebelum tu saya jahil. Hidup sampai ke alhamdulillah. Nah, rezeki Tuhan bagi. 5 kali dah pergi Mekah. Rumah kecil ada, kereta pun ada. Nah, sebagainya lah. Duit pun ada sikit-sikit. Tak sah orang bagi dah. Terima kasih. Bagi awal macam tu senang, kadang-kadang lupa. Ustaz duk buat cari kasut, dia tak faham lagi. Ustaz bukan tak tahu dia naik pintu ni saja, dia keluar pintu tu. Pasal salam Ustaz kosong. Ustaz cari apa? Aku kata cari envelope mah. Cerita dia. Dah. Kata empat ngantuk. Ustaz ni kan tak tahu lama dah duduk dakwah 25 tahun dah. Lepas duk heboh Jaiz nak tangkap. Saya pergi 2 minggu Jaiz tak tangkap. Khutbah depan Jaiz. Tok Imam mai. Ustaz, Masjid Kota Damansara. Ustaz ada tauliah? Ada. Alhamdulillah lega. Awak Jaiz ada belakang. Tauliah daripada Selangor ke mana Ustaz? Tauliah daripada Allah dan Rasul. Jaiz tak tangkap. Orang cakap Quran hadis takkan buat tangkap, gila babi. Kalau tangkap. Perak. Kita bukan nak main kata kat siapa. Kita baca Quran, kita baca hadis. Dhamanullah, jaminan Allah, di antaranya rezeki. Lagi? Apa dah? Alif, ulfatullah. Ulfah ni berjinak-jinak dengan Allah. Ini bulan training man, bulan latihan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yazal. Apa dah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Rawahul Bukhari. Sama mana kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan sunat, Allah kasih kat kita. Allah sayang kat saya. Tengok, Jaiz tak tangkap. Ustaz lain semua nak tangkap. Lepas tu mereka nak tangkap saya. Mereka cari tak ada. Nak tangkap macam mana? Aku balik main sini dah. Pulau Pinang tak apa. Kedah tak apa. Bulan 7 ni belum tentu lagi lah selamat. Nak pergi bulan 7 ni. Saya tak mau fikir. Saya nak pergi juga. Saya bukan penyenayah nak takut apa. Cakap Quran hadis takut cerah kan? Makna inilah bulan yang melatih umat Islam mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Baca Quran, sunat duha, sunat tahajud. Cuma saya nak habaq witir ni, esok dah habis Ramadan, witir ada sampai kiamat. Sepanjang hayat solat sunat witir kekal. Tak boleh buat sebelah, paling sikit satu. Kita selalu buat 3. Yang tarawih ni bulan Ramadan lah. Kalau bulan Syawal berapa gagah buat tarawih lagi, as-salatu tarawih tu sesat. Faham? Dia takat bulan ni lah. Witir sepanjang hayat. Pelik bila habis-habis Ramadan tak semayang dah witir, ya Allah. Witir boleh buat lepas ba'da Isyak. Ataupun esok pagi lepas tahajud habis dengan witir. 1 pun tak apa. 2 tahajud, 1 witir cukup lah. Bukan yang kira banyak.
kira berterusan, ikhlas dan berterusan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan berterusan walaupun sedikit. Ni bulan yang melatih kita ni. Kita pun payah nak bangkit awal kalau bulan lain. Tok Bilal bangun ke apa bulan Ramadan? Amboi warak pukul 4. Ui warak ke? Aku lagi warak 3.50. Takkan nak abang 4 suku, malulah aku. Aku ustaz. 3.50 bangun dah. Oh, bulan lain? Abang tu terang. Pukul 5. Saya pukul 4.30. Kan? Tuhan bagi keistimewaan. Special sikit kekuatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ambil peluang ni, latih diri kita. Esok bila Ramadan meninggalkan kita, amalan ni berterusan. Solat sunat duha buat lah. Yang pencen-pencen kadang kerja apa. Tok Bilal kerja ya? Kerja no, jadi Tok Bilal. Akhir sekali. Nun ni'matullah. Nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku yang mana lagi kah yang kamu nak dustakan? Tuhan bagi macam-macam. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak hitung, nescaya tidak terhitung. Terlalu banyak nikmat Tuhan bagi. Sebab tu tuan-tuan kena latih diri untuk mengakhiri. Doa supaya Allah ajak kita, ilhamkan kepada kita bagaimana untuk mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Jangan kita kufur, syukur. Ada 2 ayat, pilihlah Al-Ahqaf ayat 15 pun boleh, surah An-Naml ayat 19 pun boleh. Hak depan semua sama, belakang yang boleh. Saya baca Al-Ahqaf lah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Hak lagi satu sama juga, cuma belakang. Wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Tapi dalam ayat ni ada doa, ya Allah ya Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku bagaimana untuk mensyukuri nikmat yang kau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Ini doa minta Allah ajak kita jadi hamba yang senantiasa syukur akan segala nikmat kurniaannya. Jangan kufur tuan-tuan. Allah bagi nikmat kesihatan, mai masjid beramal. Allah bagi ada lapang masa, mai dengar majlis ilmu ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia mensia-siakannya, nikmat sihat dan nikmat lapang masa. Jadi nun nikmatullah, memang kalau kita nak hitung nikmat kurniaan Allah pada kita terlalu banyak dan tidak terhitung. Boleh? Sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan sikit. Lepas Ramadan ni kita akan mula projek 2 juta tu, insya-Allah. Kita akan mula tolak tanah, naik pagar. Ni kalau tuan-tuan rasa nak sumbang RM1.2, tabung saya pada alhamdulillah. Bolehlah sumbang RM1.2, bantu kami. Saya dah dapat 100,000. Jadi nak cari tak banyak lah, 1.9 juta. Kan? InsyaAllah lah, Tuhan tolong, ya Allah, tolonglah permudahkan segala urusanku ya Allah. Jadi ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.